Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Syawal 20 Mei bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Peniaga dakwa penternak sekat bekalan ayam. Juga temu bual eksklusif isu daging import Australia bersama Jakim. Baik, rata-rata peniaga ayam di ibu negara menyifatkan krisis bekalan ayam kali ini adalah yang terburuk. Mereka mendakwa ia akan menjadi lebih parah apabila terdapat syarikat-syarikat ternakan akan menghentikan operasi dan agihan bekalan bermula esok sehingga Isnin. Dan situasi itu sekaligus menyebabkan pembekal dan peniaga terpaksa mencatu ayam selain ada peniaga yang tidak dapat beroperasi untuk beberapa hari. Khadijah Faisal ada butirannya. Menurut peniaga ayam Mahmud Abu Samah, sepanjang 24 tahun berniaga, ini merupakan krisis bekalan ayam yang terburuk pernah dialaminya. Katanya syarikat-syarikat ternakan yang berkait telah memberi notis kepada pembekal yang menyatakan operasi ladang akan dihentikan pada Sabtu hingga Isnin ini atas alasan bekalan dari ladang tidak mencukupi. Besoklah. Besok ladang akan tutup sampai hari Isnin. Kita tak berniaga lah, cuti lah. Jadi besok tak ada bekalan. Untuk besok ada pasal hari ladang buka. Jadi kita besok buat untuk pelanggan saja. Pelanggan yang langgan dengan kita. Untuk jual di pasar tak ada jual. Tak ada cukup, memang tak ada bekalan. Kali ini yang paling teruk krisis dia. Dah lah mahal, tak ada pula. Dulu mahal ada stok. Ni mahal tak ada stok. Seorang lagi peniaga Muhammad Rahim Ahmad pula berkata dia bimbang sekiranya operasi agihan bekalan ayam pada setiap hujung minggu akan berterusan. Esok, sebab memandangkan kan yang cakap kata ayam yang tak ada tu, kan? Besok mungkin ada, mungkin hari Ahad tak ada. Hari Ahad tu tak tahulah, buat daging je lah. Kalau satu Ahad tak ada, rasa tak okey lah sebab customer kita pun kita yang ada tu pun kita nak cover juga kan. Bila tak ada, terpaksa diorang pun cuti lah. Bila bekalan dah tak ada, memang tutuplah diorang. Bagaimanapun, rata-rata peniaga berkata, meskipun operasi ladang dihentikan pada esok, masalah kekurangan bekalan ayam sehingga 40% telah berlaku sejak Ramadan lagi. Ia sekaligus telah menyebabkan berlaku peningkatan harga ayam daripada RM9 lebih kepada RM10.50 sekilogram sejak akhir-akhir ini. Ia berikutan permintaan pelanggan yang tinggi pada musim perayaan namun dengan penawaran yang rendah. Peniaga mendakwa penternak memberi alasan yang sama iaitu harga makanan ayam mahal menjadi punca peningkatan kos harga ayam. Sementara itu peniaga kedai makan Damia Bubun pula berkata meskipun terkesan dengan peningkatan harga ayam itu, dia terpaksa tidak menaikkan harga jualan makanan kerana bimbang pelanggannya akan beralih ke restoran lain. Harga ayam naik, tapi akak jual tak bolehlah naik kan. Tetap juga harga macam tu. Nanti bila naik kan takut pula customer lari kan. Semalam media melaporkan 4 syarikat penternak akan menghentikan operasi ladang mereka sebagai langkah yang didakwa memboikot tindakan lambat kerajaan membayar subsidi harga ayam sebanyak 60 sen. Krisis bekalan ayam ini digambarkan yang terburuk oleh peniaga-peniaga di sini. Bukan sekadar harga yang naik secara mendadak, malah bekalan pula tiada dan timbul persoalan sejauh mana kebenaran alasan-alasan diberikan oleh penternak dan juga pembekal ini. Atau adakah ia sekadar muslihat sahaja? Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu mengulas mengenai isu kenaikan harga barangan yang dikatakan akan berlaku pada bulan hadapan berikutan ekonomi dunia yang tidak menentu, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kuala Lumpur Arifin Samsudin berkata pegawai pemantau harga sentiasa memantau harga setiap hari tanpa mengira musim. Perkara ini dalam makluman pihak kementerian di Ibu Pejabat dan kita di Kuala Lumpur ni tak kira lah kalau bulan depan berlaku kenaikan harga ke tak berlaku kenaikan harga ke, setiap hari kami ada 89 pegawai pemantau harga yang sentiasa memantau harga di semua premis-premis perdagangan di Kuala Lumpur, di pasar raya dan sebagainya. Dan kita juga ada penguatkuasa yang setiap hari
akan memantaulah semua premis-premis perniagaan. Jelasnya orang awam boleh membuat aduan jika terdapat kenaikan harga melampau sehingga 60% daripada asal. Peniaga berkenaan bakal dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Kawalan Harga dan Pencatutan. Ia bergantung kepada siasatan menyeluruh alasan peniaga menaikkan harga barangan jualan mereka, termasuk kajian terhadap kos penjualan barangan berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media Ops Lupus di Store Exhibit KPDN-HEP WPKL dekat Segambut siang tadi. Baik, isu penggantungan serta-merta loji sembelihan Thomas Foods International Australia susulan dakwaan pelanggaran prosedur penyembelihan halal masih hangat diperkatakan, dan yang pasti isu ini memberi kesan kepada ramai umat Islam yang selama ini memilih untuk membeli daging import dari Australia berikutan harganya yang lebih berpatutan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut di talian Skype ketika ini adalah penolong pengarah kanan Sekretariat Majlis Halal Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Ustaz Muhammad Naim Muhammad Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya Ustaz ceritakan apa prosedur untuk polisi halal pengimportan daging sejuk beku dari luar negara. Baik, secara ringkasnya perlu kita faham bahawa proses pemberian lesen ataupun pengiktirafan mana-mana rumah sembelihan luar negara ini dia ada tahap prosesnya yang melibatkan pelbagai pihak. First sekali ianya perlu diluruskan ataupun melepasi tapisan oleh pihak berautoriti, yakni Jabatan Veterina negara Australia itu sendiri. Sebelum ianya memulakan permohonan kepada pihak kita, yakni Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Maka dalam hal ini, rumah-rumah sembelihan yang berhasrat setelah diperakukan oleh kerajaan negara masing-masing, kemudian kerajaan akan menghantar senarai permohonan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina, yakni pihak yang berkuasa dalam meluluskan rumah-rumah sembelihan luar negara. Maka di mana peranan JAKIM? Maka di sini JAKIM akan hadir sebagai pelengkap ataupun penyokong. Maknanya senarai-senarai yang dihantar oleh kerajaan Australia dihantar kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Kemudian senarai tersebut akan dimaklumkan kepada JAKIM. Barulah kita tahu, oh ini senarai permohonan daripada negara-negara yang terlibat. Maka peranan yang kita mainkan, kita akan melihat dari aspek halal. Okey Ustaz. Dalam kes Thomas Foods International Australia, bagaimana pihak JAKIM bertindak? Baik. Tentu sekali kita telah pun menjadi kelaziman bagi kita prosedur sedia ada. Mana-mana rumah sembelihan yang telah pun diberikan kelulusan, ianya menjadi tanggungjawab bukan hanya JAKIM tetapi ada beberapa pihak terlibat dalam memastikan rumah-rumah sembelihan tersebut mematuhi piawaian dan standard yang telah pun diterima pakai dan dipersetujui. Terutama sekali pemantauan itu akan dilakukan oleh pihak berkuasa ataupun berautoriti di negara Australia, yakni dalam hal ini adalah Department of Agriculture, Water and Environment, atau dalam bahasa mudah untuk kita faham adalah Jabatan Veterina Australia. Selain daripada itu, kita ada pihak yakni Badan Persediaan Halal yang kita iktiraf, dan mereka ini berperanan untuk memantau seterusnya apa yang berlaku di rumah sembelihan. Dan selain daripada itu, pihak selanjutnya yang akan turut memantau adalah JAKIM melalui Pejabat Atasi Halal di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra. Dan tambahan kepada itu, dalam ekosistem kelulusan dan juga jaminan halal ini, pekerja-pekerja di rumah sembelihan, iaitu terdiri daripada penyembelih, supervisor dan juga halal checker ini, mereka ini semua bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kerja-kerja penyembelihan halal itu in place dan mematuhi piawaian
adalah satu kriteria yang penting. Maka kalau kita lihat di sini dalam menjurus kepada Thomas Food ini yang diadukan, maknanya peringkat awalnya itu berdasarkan kepada penilaian oleh beberapa pihak, bukan JAKIM sahaja. Kerana awal tadi saya sebutkan bahawa kelulusan semua mana-mana rumah sembelihan akan melibatkan bidang kuasa pihak-pihak yang bukan sahaja JAKIM. Saya nak tegaskan bahawa JAKIM adalah pelengkap kepada sebarang kelulusan. Ustaz, dalam kes Thomas Foods International ni, apa kriteria yang tak dipenuhi ataupun menyalahi? Baik. Kita, sebagaimana saya sebut tadi, kita ada prosedur. Maknanya pasca kelulusan, dalam aspek halal, kita akan memantau bagaimana konsistensinya rumah sembelihan itu. Kita akan lihat bagaimana aktiviti sembelihnya, bagaimana peranan halal checkernya di lantai sembelihan, bagaimana peranan supervisornya di lantai sembelihan, dan semua ini akan menjadi kriteria-kriteria penting dan telah pun dijelaskan dalam kita punya prosedur yang dinamakan sebagai Malaysian Protocol for Halal Meat and Poultry Production dan juga Malaysian Standard MS 1500/2009. Dua dokumen ini akan menjadi rujukan utama dan difahami oleh rumah sembelihan, pekerja-pekerja di lantai sembelihan, badan Islam yang kita iktiraf dan juga pihak kerajaan Australia. Maka dalam hal ini, jika ada penemuan, contoh mudah yang kita ambil, jika amalan sembelihannya itu, kita katakan dalam prosedur kita sembelih sekali saja, itu prosedur kita. Tapi jika ada penemuan, sembelih berlaku 2 kali, dilakukan oleh penyembelih, maka di situ ternyata pelanggaran berlaku. Jadi, jika pelanggaran berlaku, kesannya adalah kita boleh membatalkan ataupun menarik balik kelulusan yang telah diberikan. Maknanya kita menyediakan laporan dan kita salurkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina, iaitu pihak berkuasa yang melulus, untuk membuat keputusan lanjut. Maka itulah keadaannya. Dalam kes sekarang ni yang Thomas Foods International ni, keputusan sudah pun dibuat untuk menggantung seketika, kan? Betul. Berdasarkan kepada penilaian dan prosedur sedia ada yang telah pun berjalan, dan kita buat semak semula, yakni memantau semula kepada rumah sembelihan tersebut, dan bukti-bukti yang diperolehi, maka pihak JAKIM bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan juga turut disertai oleh pihak kerajaan Australia bersetuju di sana ada pelanggaran. Dan kita membuat keputusan menggantung rumah sembelihan tersebut. Setakat ini Ustaz, bagaimana status daging-daging ataupun produk-produk yang dah ada di pasaran dari pembekal yang sama sebelum Veterina dan JAKIM membuat keputusan? Okey, ini memang soalan yang sangat menarik dan juga saya kira rakyat Malaysia sedang menanti akan jawapannya. Tentu sekali keyakinan itu perlu kita pegang dengan sekuat-kuatnya bahawa kelulusan yang telah pun sedia ada sebelum ini, dalam arti kata yang lain, rumah sembelihan tersebut benar-benar mematuhi piawaian yang telah pun ditetapkan berdasarkan kepada penilaian dan pemantauan oleh pihak kerajaan Australia, pemantauan oleh Badan Persisian Halal yang diiktiraf Malaysia, pemantauan berjadual oleh wakil JAKIM melalui pejabat atasi halal di Canberra, dan juga komitmen yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja halal ataupun halal team di lantai sembelihan. Maknanya produk yang telah pun berada di pasaran tidak perlu diragui sama sekali. Dan kerana jaminan itu telah ada dan prosesnya adalah proses yang terperinci. Kita tak boleh buat sebarang keputusan itu sembrono berdasarkan kepada syok sesuatu dan kita buat keputusan. Kita tak bukan itu cara kita. Dan cara kita, mana kita balik kepada proses, rujuk balik pada pihak-pihak berautoriti, nilai balik ada pelanggaran, maka kita tarik kelulusan. Baik, terima kasih banyak Ustaz.
Assalamualaikum. Ya Ustaz Muhammad Naim Muhammad Aziz dari JAKIM, dan insya-Allah analisis akan membawakan dengan lebih terperinci tentang isu ini minggu depan. Kita ke laporan seterusnya. Kerajaan memberi jaminan bahawa lembu yang diimport dari Thailand untuk dijadikan ibadah korban menjelang Aidiladha bebas daripada penyakit kulit kental LSD dan penyakit kuku dan mulut FMD. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata kesemua lembu yang dibawa masuk dari negara itu akan melalui proses kuarantin dan disahkan bebas penyakit sebelum diedarkan dalam negara ini. Menurut Datuk Seri Ahmad, kerajaan Thailand juga akan pastikan lembu yang dibawa masuk untuk tujuan kurban atau tujuan lain bebas daripada penyakit. Lembu yang dibawa masuk untuk proses sembelihan ibadah kurban akan menjalani kuarantin selama 28 hari, manakala kuarantin selama 35 hari bagi tujuan lain. Pada 7 Jun 2021, Jabatan Perkhidmatan Veterina GPV menggantung import lembu dan kerbau dari Thailand berkuat kuasa serta-merta selepas menilai risiko penularan penyakit LSD yang dilaporkan di lebih 41 wilayah di Thailand. Selepas beberapa perjumpaan, perbincangan dan penambahbaikan beberapa peraturan dan prosedur import, JPV menarik balik larangan import lembu dan kerbau dari Thailand berkuat kuasa serta-merta pada 15 Mac lepas. Pada 2021, Malaysia mengimport sebanyak 12,405 ekor lembu dari Thailand sempena sambutan Aidiladha berbanding 12,553 ekor pada 2020. Tahun ini dianggarkan lebih 12,000 ekor lembu akan diimport dari Thailand untuk ibadah kurban tahun ini. Ulama sedunia berhimpun di ibu negara. Sepuluh lokaliti di Sabah dikenal pasti terlibat dalam fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia atau BMTKM. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kawasan terbabit adalah Tongot, Pitas, Kota Belud, Kota Marudu, Beluran, Nabawan, Tuaran, Sipitang, Beaufort dan Ranau. Kerajaan sedang mengadakan sesi libat urus yang menyeluruh dengan kerjasama kerajaan negeri dan pejabat daerah bagi mendapatkan input semua pihak, termasuk peringkat akar umbi bagi memastikan sasaran ini dapat dicapai. Di bawah fasa pertama BMTKM, sebanyak 16 lokaliti di Sabah telah dikenal pasti, iaitu di Tongot, Pitas, Kota Belud, Kota Marudu, Beluran, Nabawan, Tuaran, Sipitang, Beaufort dan Ranau. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah hari ini. Jelas beliau, sebelum ini program membasmi kemiskinan dilaksanakan secara silo di hampir semua agensi yang terbabit. Namun di bawah program BMTKM, Unit Perancang Ekonomi EPU dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU akan menjadi penyelaras menggabungkan semua pihak yang terbabit seperti Kementerian, Kerajaan Negeri, ahli akademik, pihak swasta dan pertubuhan masyarakat sivil bagi mencari kaedah terbaik menghapuskan miskin tegar secara holistik berasaskan lokaliti. Selain isu kemiskinan di negeri itu, kerajaan juga sedang giat menghapuskan jurang pembangunan antara Semenanjung dengan Sabah. Ia termasuk pembinaan lebuh raya Pan Borneo tanpa tol yang dilihat mampu mengubah seluruh kawasan di Sabah dalam tempoh 5 tahun. 1.7 bilion umat Islam mampu memberi impak pada dunia dalam memperjuangkan isu Palestin dan Al-Aqsa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata persaudaraan ummah harus mengatasi perpecahan dan perbezaan walaupun dunia Islam kini berpecah belah kepada banyak cabang entiti politik dan etnik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam ucapannya pada sidang kemuncak ulama 2022 yang dibacakan oleh Datuk Seri Jamil Khibarom. Saya mengajak seluruh keluarga Malaysia untuk turut sama bangkit mengecam kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin atas dasar kemanusiaan.
Di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua umat Islam adalah sama jika mereka berselisih itu hanya pada tahap ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sama, pengerusi Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim, Ustaz Nasruddin Hassan berkata, persidangan kemuncak ulama sedunia kali ini adalah manifestasi terhadap kecaknaan kita dalam isu kekejaman Zionis Israel terhadap Palestin yang tak pernah selesai. Hasrat besar kami ialah yang pertama sekali untuk menyatukan suara umat Islam. Tentu saja kita mulakan dengan para alim ulama dan juga para mufakir umat Islam yang sememangnya mereka mempunyai pengaruh dan mempunyai keupayaan memimpin masyarakat seluruh dunia supaya bangkit dengan kesedaran untuk membebaskan Aqsa dan seterusnya menolak kezaliman Zionis lah. Dalam pada itu, Setiausaha Agong Kesatuan Ulama Sedunia Syekh Ali Al-Quradagi menyambut baik penganjuran sidang kemuncak ini. أن ينشروا دعوة الإسلام. menyebarkan dakwah Islam itu هم استفادوا من الدعوة. Mereka akan mendapat manfaat dari فيجب dakwah ini. عليهم أن يوصلوا هذه الدعوة إلى كل غير مسلم dakwah ini kepada seluruh orang yang داخل ماليزيا وخارج dan ماليزيا. begitu juga di luar Malaysia. Persidangan kemuncak ulama bagi tahun ini memfokuskan kepada resolusi yang berpraktikal selain mencari titik penyatuan umat Islam dalam membincangkan isu-isu berkaitan kekejaman Zionis terhadap Palestin. Sektor pelancongan domestik tidak terjejas dengan situasi kejatuhan ringgit pada masa ini, sebaliknya terus rancak sejak peralihan fasa endemik mulai 1 April lalu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata walaupun ramai merungut tentang kenaikan harga barang, namun minat pelancong domestik untuk melancong masih lagi tinggi. Beliau berkata kelonggaran prosedur operasi standard SOP diumumkan kerajaan juga telah menarik lebih ramai pelancong asing untuk berkunjung ke negara ini. Setakat ini dari segi sudut pelancongan ianya terasinglah sebab orang barangkali kerana terlalu lama dah telah diasingkan daripada negara luar ataupun untuk berjalan bergerak. Sebab itu hotel-hotel kita memang penuh. Fully booked. Kalaulah itu menjadi indikator, saya rasa itulah kesannya tak lagi memberi kesan negatif. Justru Datuk Seri Nancy berkata sasaran awal kedatangan pelancong asing sebanyak 2 juta pada tahun ini dijangka boleh dicapai dengan mudah. Jelas beliau kelonggaran SOP seperti tidak perlu menjalani ujian saringan COVID-19 dan kuarantin wajib menjadi pemangkin dan daya menarik lebih ramai pelancong asing untuk berkunjung ke negara ini. Beliau ditemui ketika menghadiri program Rewang Raya Sempena Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM di Masjid Seberang Takir, Kuala Nerus hari ini. 2,000 penduduk tempatan memeriahkan program itu yang turut dihadiri Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Pelbagai agensi seperti MOTEC, Arkib Negara Malaysia, Balai Seni Lukis Negara dan Perpustakaan Negara membuka gerai pameran masing-masing dalam MRTM selama 3 hari berakhir Sabtu. Acara kemuncak ialah jamuan raya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pekarangan Jabatan Angkat Kuala Terengganu malam ini. Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia JAF ATM memperuntukkan 4.59 juta ringgit bagi pembinaan baharu dan baik pulih rumah veteran ATM di seluruh negara. Dan Ketua Pengarahnya Major Jeneral Datuk Zulkarnain Ahmad berkata peruntukan itu membabitkan sejumlah 278 unit kediaman tahun ini.
dibuat dia banyak kali lagi lah. Sebab apa? Memang cantik. Anak-anak saya pun suka. Memang luas. Memang dia yang terbaik lah. Terbaik, memang terbaik. Wilayah industri hancur. Produk segitiga diod pemancar cahaya LED keluaran usaha GS Sdn Bhd yang berfungsi membantu mengurangkan kemalangan jalan raya kembali mendapat permintaan ramai. Menurut pengarah usaha sama GS, Dato' Hasmi Zaidi Basod, penjualan segitiga diod LED LED keluaran syarikatnya kembali rancak sejak peralihan ke fasa endemik 1 April lalu. Menurut Dato' Hasmi, segitiga LED yang dikuasakan dengan bateri itu boleh dilihat pengguna jalan raya lain sejauh kira-kira 1 km. Produk yang boleh beroperasi selama 12 jam itu dijual pada harga istimewa RM125 seunit. Kadang-kadang lori dan bas banyak berlaku kemalangan. Jadi tujuan saya buat produk ini untuk banyak manfaat kepada masyarakat. Kita nak kalau boleh 90% mengelak daripada kemalangan. Jadi kita dalam tajuk ini kita dapat membantu kerajaan. Tambah beliau, usaha sama GS mengambil inisiatif membuka gerai pameran pada Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM di perkarangan Jambatan Angkat Kuala Terengganu selama 3 hari sehingga esok adalah bagi memudahkan pengguna memperoleh produk yang bermanfaat itu. Jadi banyak manfaat. Kita ada manfaat bayar cukai kepada kerajaan 5 bilion tahunan. Kita ada memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan apabila kita buka kilang di Kedah dan di Melaka. So banyak orang boleh manfaat dengan kita punya produk lah. Peperangan antara Rusia dan Ukraine memasuki hari ke-85. Terbaru wilayah industri Ukraine Donbas musnah sepenuhnya di bedil Moskow. Dan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata Rusia melancarkan siri pengeboman tidak masuk akal ketika meningkatkan serangan ke atas negaranya. Zelensky dalam video terbarunya yang dikeluarkan lewat malam tadi berkata, Rusia telah memusnahkan sepenuhnya Donbas yang terletak di tenggara Ukraine. Ketika tentera Ukraine berusaha untuk membebaskan Kharkiv yang terletak di bahagian timur, Rusia ambil peluang memberi tekanan di Donbas. Setakat ini, peperangan yang memasuki hampir 3 bulan tidak menampakkan bila ia akan berakhir. Zelensky menuduh tentera Rusia cuba membunuh seramai mungkin rakyat Ukraine iaitu genosid dan melakukan banyak kemusnahan kediaman, kemudahan dan perusahaan. Zelensky dalam pada itu mengulangi pendirian bahawa mahu keamanan namun sesekali tidak akan menyerahkan Ukraine kepada Rusia. Sementara itu, tentera Rusia meningkatkan serangan di wilayah Donetsk dengan 12 rakyat Ukraine terkorban di sana semalam. Prestasi perdagangan negara kukuh. Urusan dakwah yang disampaikan sehinggalah sampai kepada ancaman bunuh daripada kaum Bani Israel kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sang raja musyrik penyembah bintang itu merasa murka, lalu ia mengirimkan arahan kepada menteri yang ada di Baitul Maqdis agar menangkap Nabi Isa AS lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri. Prestasi perdagangan negara terus mengekalkan momentum kukuh dengan ekspor bulan lalu meningkat 20.7% kepada 127.49 bilion ringgit. Dan pertumbuhan tahunan 2 angka selama 9 bulan berturut-turut itu menjadikannya prestasi terbaik pernah dicatatkan bagi April. Dan prestasi perdagangan import dan lebihan dagangan bulan lalu turut mencatatkan nilai bulanan tertinggi bagi April. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Sri Azmin Ali berkata, import berkembang 22% kepada 103.95 bilion ringgit dan lebihan dagangan berkembang 15.7% kepada 23.55 bilion ringgit. Pertumbuhan ekspor pula disokong oleh peningkatan ekspor barangan elektrik dan elektronik E&E, terutama semikonduktor yang dipacu oleh trend pendigitalan global.
Katanya ekspor ke pasaran utama khususnya ASEAN, China, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Jepun merekodkan pertumbuhan 2 angka dengan ekspor ke Amerika Syarikat merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Datuk Seri Azmin berkata, dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, perdagangan meningkat 22.9% kepada 856.21 bilion ringgit berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Ekspor katanya naik 21.8% kepada 472.39 bilion ringgit dan import berkembang 24.3% kepada 383.82 bilion ringgit. Lebihan dagangan berkembang sebanyak 12.1% kepada 88.57 bilion ringgit. Ekspor barangan perkilangan pada April 2022 yang menyerap 84.2% daripada jumlah ekspor naik 17.2% tahun ke tahun kepada 107.39 bilion ringgit. Ia disumbangkan oleh kenaikan ekspor barangan E&E, barangan perkilangan logam, kimia dan bahan kimia serta barangan perkilangan berasaskan minyak sawit di mana setiap barangan ini telah merekodkan peningkatan melebihi 1 bilion ringgit. Ekspor keluaran pertanian pula meningkat 29.9% kepada 10.2 bilion ringgit berbanding April 2021. Pertumbuhan 2 angka yang ke-14 bulan berturut-turut. Pertumbuhan ini disumbangkan oleh kenaikan ekspor minyak sawit dan keluaran pertanian berasaskan minyak sawit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempengerusikan jawatankuasa khas Kabinet di mana KPWKM bertindak sebagai sekretariat dalam usaha mengatasi isu bagi melindungi golongan rentan. Jawatankuasa itu akan membabitkan keanggotaan daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan kementerian lain yang berkaitan. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.